إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okey, yang amat berbahagia ke Prof Datuk Dr. Ridwan Osman, wakil kepimpinan daripada Wadah ABIM. Dan yang amat berbahagia barisan kepimpinan Wadah, PKPM, ABIM, dan yang amat berbahagia juga Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, iaitu pembicara kita pada sesi Usrah Siri ketiga pada hari ini, yang juga merupakan pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan pakar rujuk bagi kluster Tarbiyah dan Persuratan Islam Nadwah Ilmuwan ABIM. Saya insyaAllah Masyita Sulaiman akan mewakili kluster Tarbiyah dan Persuratan Islam Nadwah Ilmuwan ABIM dan akan mengendalikan sesi ini bagi pihak penganjuran Nadwah Ilmuwan ABIM, Wadah Pencerdasan Umat Malaysia. Dan insyaAllah pada pagi ini kita ada sesi yang amat berharga, sesi Usrah Siri ketiga, yang akan disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, dengan judul Pesan Adab Ketatanegaraan dalam Tajus Salatin. Sebelum kita memulakan diskusi ataupun bicara kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman mewakili Wadah ABIM memberikan sedikit sepatah dua kata berkaitan dengan program pada pagi ini. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku pengacara pada pagi ini, lama tak jumpa Makcik Tang ni. Kebetulan Prof Awang dia ni adalah student master dan PhD saya ya. Alhamdulillah. Dan kepada Saudara Razak yang sekira telah mengambil inisiatif yang cukup bermakna membolehkan program ini berjalan sudah kali ketiga, dan sudah tentu kita meraihkan Profesor Datuk Dr. Awang Sarian yang kita ambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, dan kita yakin dengan peranan beliau akan memperkasakan lagi bahasa Melayu, dan sudah tentu kita akan memberikan sepenuh komitmen dan sokongan terhadap apa jua yang Prof Datuk akan lakukan. ABIM Wadah PKPM sentiasa berada di belakang Datuk, dan kita merasakan bahawa ini merupakan satu kesempatan dan peluang terbaik untuk kita bersama-sama memastikan bahasa budaya kita ini diperkasa dan dihormati. Pada pagi ini kita akan berbicara dan mendapat mutiara ilmu daripada Prof Datuk Dr. Awang berkaitan dengan tajuk Pesan Adab Ketatanegaraan dalam Tajus Salatin, yang sekira merupakan suatu mutiara lama yang patut kita cungkil dan kita dedahkan pada masyarakat. Saya yakin banyak perkara yang boleh kita manfaatkan, dan sekali lagi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Kita harap selepas ini Prof Datuk Dr. Awang Sarian akan kerap berwacana dengan warga ilmuwan ABIM, Wadah dan juga PKPM, dan kita yakin banyak ilmu yang beliau ada yang boleh kita manfaatkan. Dan Pak Yunusel sebenarnya kami bernasib baik jemput sebelum beliau dilantik ke Dewan Bahasa. Saya yakin kalau lewat 3 bulan, jawabnya rasa tunggu 3 tahun lagi baru dapat panggil Awang Sarian. Termasuk Sekretarian. InsyaAllah Yunusel dapat keutamaan insyaAllah. InsyaAllah kita jemput lagi, dan banyak lagi buah fikiran beliau yang kita perlu manfaatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof Dr. Awang dan kepada semua yang dapat bersama pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan teruskan program ini dari masa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman, tok guru saya daripada master PhD. Saya banyak terhutang budi dengan beliau, dan karya-karya dalam bidang Turki pun saya banyak bersama dengan beliau, saya banyak belajar. InsyaAllah saya cubalah buat sebaik mungkin, khususnya memanfaatkan apa yang telah dipelajari dalam platform yang lebih luas.
Okey, berbicara tentang pembicara kita pada kali ini merupakan tokoh yang tidak asing lagi dalam perjuangan bahasa Melayu, khususnya di negara ini, dan beliau merupakan penyandang kerusi Zakbar Institut Peradaban Melayu Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, dan merupakan pengerusi Lembaga Pengelola DBP yang baru saja dilantik baru-baru ini, dan beliau juga merupakan penyandang bagi kerusi pengajian Melayu di Beijing Foreign Studies University di China, dan juga merupakan mantan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya masih ingat lagi masa saya sekolah rendah dan sekolah menengah, banyak buku-buku yang ditulis oleh Prof Awang menjadi rujukan kita khususnya dalam pengajian Melayu dan bahasa Melayu. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, Kluster Tarbiyah dan Persuratan Islam, Naduah Ilmuwan ABIM yang dipengerusikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Halim Muhammadi meletakkan fokus aktiviti utamanya dalam kajian tarbiyah ABIM dan jemaah khususnya selain daripada kajian persuratan Islam. Sesi usrah yang diadakan pada hari ini merupakan antara salah satu usaha untuk menghidupkan lagi perbincangan berkaitan dengan persuratan Islam. Dan bahagian teras persuratan Islam ini juga berusaha untuk mengumpulkan khazanah ilmu klasik sebelum penjajahan yang mengandungi elemen-elemen Islam yang menjadi asas kepada pembangunan tamadun bangsa Melayu. Dan harapan kita dengan kajian ini dapat kita mendapat asas pemikiran yang mencorakkan lagi identiti bangsa Melayu, institusi pemerintahan dan masyarakat khususnya dalam membentuk jati diri tamadun Melayu khususnya. Sebelum kita memulakan sesi usrah pada pagi ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran latar belakang karya kekusastraan Khazanah Melayu Islam yang berjudul Tajus Salatin, karya Bukhari Al-Jauhari yang merupakan antara kitab awal di alam Melayu yang menyentuh tentang permasalahan politik dan pentadbiran kerajaan. Dan ia juga merupakan karya yang berfungsi memberikan cadangan, anjuran dan juga nasihat terhadap perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, raja, pemerintah yang berteraskan kepada Islam. Dan karya tahun 1603 di Aceh ini juga boleh diklasifikasikan dalam perbendaharaan warisan kesusastraan Melayu tradisional sebagai gantri ketatanegaraan yang berfungsi membentuk pribadi pemimpin berkualiti yang dinamakan Bukhari sebagai yang berakal dan yang berbudi sebagaimana yang disebut oleh Prof Datuk Awang sebentar tadi. Jadi kualiti diri yang berakal dan berbudi ini antara lain adalah pemimpin yang memahami tugas dan tanggungjawab, yang beriman, yang beramal soleh, yang mengamalkan sifat sederhana, kebijaksanaan, mendampingi kehidupan rakyat, menghormati ulama, menjadikan peribadi yang adil pada masa lalu sebagai contoh dan juga mengasihi rakyat jelata. Jadi oleh kerana kita ada pembicara kita yang akan berbincang secara lebih mendalam tentang Taj Salatin ini, dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka yang juga merupakan pakar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan ABIM dan Wadah, khususnya pada wakil pimpinan ABIM dan Wadah pada hari ini, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr.
Muhammad Ridwan Osman, pimpinan ABIM dan Wadah yang berada bersama-sama dengan kita dalam kumpulan pada pagi ini. Saya dimaklumkan ada 15 orang dan tentulah ada juga yang mengikuti secara langsung ini dalam di Facebook dan sebagainya. Demikian juga yang berbahagia Dr. Abdul Razak Idris selaku penyelaras dan Saudara Arifin yang baik budi untuk terus memberikan khidmat dalam siaran langsung seperti pada hari ini. Saya mengambil rumusan daripada perbincangan atau masyarakat awal kluster tarbiyah dan suratan Islam, iaitu untuk memberikan fokus kepada warisan teks-teks Melayu Islam yang banyak terdapat di pelbagai pusat sumber. Di Leiden sendiri ada sekitar 20,000 manuskrip Melayu lama. Mungkin daripada 20,000 itu barangkali ada beberapa ribu yang berkaitan khas tentang Islam. Ini barangkali dapat dikaitkan juga dengan maklumat daripada almarhum Profesor Hashmi dari Aceh. Apabila beliau mengatakan dalam koleksi beliau di Aceh ada lebih kurang 1,000 kitab kuning, kitab turas yang belum disentuh oleh para sarjana. Artinya belum dibaca, belum diedit dan belum diangkat untuk menunjukkan kehebatan peradaban Melayu Islam. Jadi resolusi dalam mesyuarat kluster dakwah dan persatuan Islam itu mengambil keputusan untuk kita memberikan fokus kepada penelitian dan usaha untuk mengangkat karya-karya warisan Melayu Islam dalam pelbagai bidang. Kita ada undang-undang misalnya, ada hukum kanun Melaka, walaupun sudah luas dibincangkan, tapi saya yakin masih banyak perlu kupasan dan pendedahan kepada sarjana generasi muda. Undang-Undang 99 Perak sebagai contoh, itu juga undang-undang yang penting kerana melunaskan prinsip-prinsip undang-undang Islam. Ada undang-undang Siak, undang-undang Pahang, Johor dan sebagainya. Demikian juga dalam genre atau genre historiografi, walaupun misalnya Suratus Salatin itu sudah banyak dibincangkan orang, tapi fokus kita untuk melihat unsur-unsur Islam dalam Suratus Salatin itu perlu didalami. Sebahagiannya pernah juga dikupas oleh yang berbahagia Profesor Datuk Siddiq Fadil yang mengangkat Suratus Salatin sebagai karya besar, walaupun kaitannya banyak unsur mitos, legenda, tetapi tersirat unsur-unsur Islami, dan ini memerlukan kupasan lebih mendalam oleh sarjana. Mungkin juga dalam bidang ketatanegaraan yang pada hari ini kita mulakan dengan kitab Tajus Salatin. Tajus Salatin ini menarik juga kerana saya mendengar dalam beberapa seminar ada juga pakar filologi Melayu menyebut sebagai Taj al-Salatin. Wahal ejaannya memang begitu, tapi kita faham bahawa sebutannya betul Tajus Salatin. Ini artinya juga satu contoh bagaimana sebahagian sarjana kita, filologis kita pun agak keliru tentang warisan Islam ini, sebutan yang tidak tepat. Jadi kalau Suratus Salatin kadang ada menyebut Surat al-Salatin. Itu juga seperti bunyi pelat. Jadi Suratus Salatin itu mungkin remeh, tapi bagi saya itu menggambarkan warisan tamadun peradaban Islam itu kadang-kadang akan dialpakan sehingga sebutan karya itu pun tidak betul tepat. Jadi mengambil rumusan daripada mesyuarat pertama itu, maka pada hari ini saya sekadar memberikan sedikit pendedahan pesan-pesan adab ketatanegaraan yang terdapat dalam kitab Tajus Salatin, salah satu kitab warisan yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Ketatanegaraan ini kadang-kadang kalau bahasa Inggeris juga dikatakan statesmanship, ya. Ada lagi istilah lain. Sebagai awal kalam, sebagai pembukaan, saya menyebut secara ringkas bahawa peradaban Melayu telah lengkap dalam segala ranahnya, baik politik dan pemerintahan, ekonomi, bahasa dan susastra, pendidikan,
sistem nilai, falsafah dan yang lain. Saya menjangka lebih kurang 20 ranah ataupun 20 bidang yang telah digarap oleh puluhan ribu manuskrip Melayu lama. Misalnya tahun 2009 di Frankfurt University diadakan suatu persidangan antarabangsa tentang perdagangan antarabangsa seperti yang ternukil dalam teks-teks atau manuskrip Melayu lama. Jadi orang barat dapat mengesan. Kita beranggapan perdagangan antarabangsa seolah sesuatu yang mungkin tidak wujud pada zaman dahulu, tapi teks Melayu telah menunjukkan wujud. Maka itu Undang-Undang Melaka sebagai contoh itu juga jelas undang-undang yang digunakan untuk tujuan perdagangan dan peraturan di pelabuhan Melaka pada waktu itu. Jelas bahawa dalam kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu lama yang biasa disebut sebagai misalnya Kampa, Langkah Suka dan sebagainya itu, dan yang terkenal saya kira adalah Sriwijaya pada abad ke-7 telah mula memperlihatkan struktur pemerintahan dan pentadbiran negara yang mula jelas. Misalnya sistem kedatuan yang kemudian diwarisi oleh kerajaan Melayu Melaka dan sultan-sultan Melayu lain itu dalam sistem kesultanan, maka kedatuan itu telah meletakkan asas dalam zaman pra-Islam, iaitu sistem pemerintahan yang meletakkan raja, kemudian lapis-lapis pembesar, dan terus pada rakyat. Jadi itu struktur yang sudah mula terbina di abad ke-7 paling lewat, barangkali lebih awal pada itu. Maka itu istilah datu sampai sekarang masih lagi diwarisi di Sabah, Sarawak, di Borneo. Sebahagian sahabat kita menerima gelar kehormat daripada yang di-Pertuan Negeri, datu. Ya, itu artinya semua warisan daripada sistem kedatuan. Orang besar dalam kedatuan disebut datu. Yang kemudian saya katakan diwarisi oleh kerajaan dan kesultanan Melayu selama zaman Islam, diubah suai, diwarnai oleh sistem Islam, maka disebut sistem kesultanan. Dan ini bagi saya satu yang penting dan ada kaitan dengan soal ketatanegaraan. Maknanya walaupun dalam zaman Sriwijaya tidak ada kitab ataupun teks, kalau dalam Jawa kuno itu ada katakan Nagara Kartagama ya, oleh para Panca. Tapi tak ada dalam zaman Sriwijaya. Barangkali ada tapi tak dapat dikesan. Maknanya kalau sudah ada sistem kedatuan, pemerintahan yang agak berstruktur dan mantap, seperti dilaporkan oleh I Ching, pendeta Buddha yang datang dan bermukim selama 6 bulan di ibu kota Sriwijaya, itu dilaporkan pada Maharaja Dinasti Tang pada abad ke-7 tentang kehebatan sistem pemerintahan, bahasa Melayu telah diangkat, perdagangan dan hubungan antarabangsa. Jadi yang saya katakan bahawa ketatanegaraan, adab ketatanegaraan itu sudah bertapak lama dalam tradisi peradaban Melayu dan diperteguh, dijelaskan dengan cukup rinci apabila Islam datang ke alam Melayu. Itu bisa sebut tadi ya, kerajaan Sriwijaya telah meletakkan asas ketatanegaraan. Dan dalam historiografi ataupun sejarahan peradaban Melayu itu saya katakan gelombang pertama. Tapi gelombang kedua yang sangat penting ialah apabila Islam datang ke alam Melayu, pasak meletakkan pancang-pancang dalam seluruh sistem kehidupan di alam Melayu secara syumul, termasuk dalam bidang ketatanegaraan atau pemerintahan. Juga undang-undang tadi saya sebut. Dalam bidang perubatan, banyak kitab tib. Bidang persenjataan, sehingga kitab bedil itu baru dalam suatu tahun akhir saya di Dombasa itu, tahun 2016, telah dianugerahi oleh UNESCO sebagai antara warisan dunia. Tambahan pada Suratul Salatin, Kak Hang Tuah dan surat Sultan Kedah pada abad ke-18. Jadi yang keempat ialah kitab bedil. Itu menggambarkan ketinggian mutu ilmu teknologi Melayu dalam soal persenjataan sehingga diangkat oleh UNESCO sebagai antara warisan dunia. Jadi Islam memberikan seperti kata Profesor Syed Najib Al-Atas dari kuliah tahun 73 yang saya ikuti dulu, Islam memberikan suatu rupa dan jiwa baru di alam Melayu dalam segala bidang. Bermula dengan soal akidahnya, soal syariah, soal tasawuf, soal adab, soal qiraah dan pelbagainya lain. Juga akhirnya
dijuruskan pada bidang kehidupan, soal muamalahnya, soal munakahatnya, dan soal ketatanegaraan, soal perubatan, soal persenjataan, hubungan diplomasi, itu diwarnai sebenarnya oleh unsur-unsur Islam. Apalagi kalau kita lihat segala surat dan perjanjian itu dinukilkan dalam tulisan Jawi. Dan tulisan Jawi tentulah tulisan yang mewakili suatu peradaban Islam. Tulisan Jawi yang diubah sesuai dari aksara Arab dengan kecerdikan, kearifan ulama dan pujangga Melayu menambahkan 5 huruf yang tidak ada dalam bahasa Arab, misalnya ca, gam, pa, nga, nya. Ini telah menjadikan bahasa Melayu itu menjadi bahasa Islam yang kedua. Masih lagi mukadimah, tapi saya nak menunjukkan fakta dari sudut catatan sejarah Cina. Mereka mencatat bahawa pada abad ke-15, kerajaan Cina dinasti Ming telah pun mengiktiraf Islam, bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Buktinya bahasa Melayu diletakkan dalam jawatan kuasa jurubahasa di istana dinasti Ming dan mendalam Akademi Himpian Asing itu sebagai bahasa di bawah jabatan bahasa-bahasa Islam. Maknanya abad 15 lagi, orang Cina, Maharaja Cina telah mengiktiraf bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa Islam yang penting. Nah, ini saya nak mempertalikannya dengan hujah bahawa peradaban Melayu itu memang teraskan peradaban Islam. Bukan saja soal kita, sejarah kita yang mengakui menetapkannya, tapi juga secara sejarah Cina juga mengiktiraf bahasa mereka menjadi Islam sejak abad ke-15. Dan berkaitan langsung dengan soal karya persuratan dalam pelbagai ranah itu, yang termasuk ketatanegaraan, kitab Tajus Salatin ini merupakan kitab atau karya ketatanegaraan yang meletakkan asas penting dalam sistem politik dan pemerintahan berdasarkan lunas-lunas Islam. Walaupun ada sarjana yang mengkritik ataupun melihat Tajus Salatin ini merupakan cedokan ataupun adaptasi, ya saya kira itu tidak ada masalah kerana ilmu diturunkan dari generasi-generasi oleh para ulama, memang sebahagiannya muka adaptasi, tapi dengan peluasan, dengan syarahnya, dengan penjelasan. Jadi saya masih lagi melihat Tajus Salatin sebagai salah sebuah kitab induk kalau kita bicara tentang soal ketatanegaraan, adab ketatanegaraan. Ya, dalam perkembangan persuratan Melayu Islam yang berkaitan dengan ketatanegaraan, kita juga mengenal kitab lain seperti Bustanus Salatin, dan juga Nasihat Al-Mulk, Nasihat Raja-Raja. Panduan dan nasihat adab ketatanegaraan dalam Islam ini memberikan penekanan terhadap pembentukan tata kelakuan raja-raja dan para pembesar dalam mengurus pemerintahan negara, sekaligus mengukuhkan cermin adab politik Melayu dalam dimensi tradisi dan asuhan agama. Ini saya kira premis yang sangat penting dalam konteks sekarang ini. Kita berarti politik seakan-akan menjadi suatu wasilah yang menurut acuan takrif politik barat. Kalau kita baca buku-buku politik barat masuk dalam kamus politik itu ditakrifkan sebagai upaya atau usaha untuk mendapat kuasa dan mengekalkan kuasa. Syariat Islam, kuasa itu hanya wasilah, politik hanya wasilah untuk matlamat jelas dalam Al-Quran. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Itu matlamatnya. Negara yang sejahtera, negara yang diridai, negara yang diampuni Allah. Tapi dalam politik moden sekarang ini, keridhaan Allah itu semacam tidak mendapat tempat. Yang penting kuasa dan mengekalkan kuasa. Jadi premis ini saya kira kita perlu melakukan suatu gerakan islah besar-besaran seluruh negara, khususnya melalui pimpinan politik, peringkat kebangsaan, tuan dan peringkat negeri, peringkat bahagian cawangan, tanpa mengira parti mana, tapi asalkan melalui Islam, kita harus mendedahkan bahawa landasan atau lunas politik Melayu Islam itu telah wujud lama dalam tradisi kita.
seperti juga dalam Tajuk Salatin. Kitab Tajuk Salatin ini sedikit latar belakang, iaitu yang diselenggarakan oleh Khalid M. Husin, salah seorang pegawai kanan di Yayasan Pustaka yang tak ini pernah menjadi ketua saya di bahagian pembinaan dan penguasaan bahasa. Secara pribadi, beliau ini ialah suami pada Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Jomar. Ya, ini ya pengenalan ta'aruf kita untuk siapa tu penyelenggara kitab Tajuk Salatin. Ini didasarkan pada Microcard LUB D625 di Codex Orientalis 3053, diperoleh oleh Dewan Mahasiswa Pustaka daripada Universiti Leiden. Leiden menyimpan segala-galanya, jadi kita mendapat salinan pada Universiti Leiden. Dipercayai dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari. Al-Jauhari menunjukkan bahawa pengarang ini orang Johor. Jadi kitab ini terdiri pada 24 pasal seperti yang saya catat dalam slide itu, iaitu pertama, peri manusia mengenal dirinya supaya mengetahui ia mulanya itu, ini bahasa lama, daripada apa dan adanya itu betapa, agak sedikit berbalik tapi adalah seni bahasa lama. Mengetahui ia mulanya itu daripada apa, asal usulnya daripada apa, dan adanya itu betapa, adanya itu bagaimana. Yang kedua, peri mengenal Tuhan yang ia menjadikan alam dan Adam dan lain daripada itu. Ini saya kira cukup jelas kalau orang politik membaca ini, kita insaf, kita sedarah kita ini bermula daripada apa, daripada siapa. Dan bagaimana, betapa, bagaimana kita harus menjalani kehidupan. Tiga, dunia itu apa dan dalam ia kehidupan manusia betapa. Kemudian, peri kesudahan segala manusia yang nafas akhirnya namanya pada ketika maut. Jadi, ingatan pada kematian akan barangkali dapat mengurangkan nafsu untuk soal berkaitan dengan kuasa. Kuasa itu bukan untuk dilayan sebagai satu tuntutan nafsu, dan kita ingat bahawa akhirnya kita akan mati. Jadi saya kira kitab ini cukup bagus. Kemudian peri pangkat kerajaan dan hukuman sultan dan sebagainya itu. Mana tata tingkat, hierarki kerajaan dan hukuman. Dan peri dan perbuatan adil, apa konsep takrif adil dalam pemerintahan. Peri pekerti segala raja yang adil dan cerita segala. Jadi, apakah peri pekerti raja yang adil? Peri segala raja yang kafir dan adil. Tegas, raja yang kafir dan adil. Peri zalim itu dan perbuatan sekalian yang zalim itu. Pemakna zalim. Peri keadaan segala menteri dan cerita kemuliaan pangkat itu. Peri pekerjaan segala penyurat itu. Peri pekerjaan segala penyuruh itu. Peri segala pegawai raja itu. Jadi segala raja bukan pegawai. Peri memeliharakan anak-anak itu. Peri hemat yang benar itu. Peri budi dan yang berbudi itu. Ini budiman, Profesor Datuk Radon. Peri menyatakan segala syarat kerajaan itu. Peri ilmu, kiafah dan firasah. Tanda kiafah dan firasah. Peri segala rakyat dengan raja dalam kerajaan itu. Peri segala rakyat yang kafir dengan raja Islam. Jadi ada ketentuan. Kalau rakyat kafir, bagaimana cara meladen, cara melayan. Ada hak-hak tertentu dan juga batas-batas tertentu. Para sahawah dan ihsan, para wafa dan ahad itu sudah kitab yang maha mulia ini sebagai penutup. Jadi saya membacakan ini sekarang menunjukkan betapa holistik, betapa berkesinambungan kehidupan pemerintah di dunia hingga ke akhirat. Ini bagi saya premis atau landasan yang patut kita sedarkan kepada para pemimpin kita. Ada hujungnya apabila kita jadi pemimpin itu untuk dalam timbangan neraca mizan akan datang. Pasal-pasal itu, yang 24 itu dilatari, ini penting bagi saya, dilatari oleh mukadimah yang menegaskan kekuasaan Allah sebagai pemilik dan pengatur alam dan sekalian isinya. Dan perihal pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat kepada sarwa sekalian alam. Ini sarwa, ini istilah bahasa Melayu lama yang cukup cantik, yang kadang-kala ditulis mula oleh
orang membuat terasi-terasi di seru sekalian alam, sarwa sekalian alam. Dan beliau juga merujuk sahabat yang 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang jelas bahawa asas utama politik dan pemerintahan atau ketatanegaraan ialah iman. Iman sebagai pasal yang diletakkan oleh pengarang kitab Salatin sebagai pelaksanaan kuasa. Maka itu penghayatan segala adab politik dan pemerintahan ditegaskan sebagai prasyarat penting. Adab politik dan pemerintahan ditegaskan sebagai prasyarat penting bagi sekalian pemerintah, baik raja maupun pembesar. Bahkan peranan rakyat turut ditegaskan. Jadi bukan saja soal raja pembesar. Timbal balik, rakyat juga ada taklif, ada tanggungjawab dalam menentukan negara ataupun negeri. Itu capai kemakmuran, mencapai keridhaan Allah. Ada peranan rakyat. Ini juga diungkapkan dalam kitab Salatin ini. Dan tentu itu ada kaitan dengan soal pemahaman bahawa baik raja, baik pembesar, baik rakyat, semuanya ialah khalifah Allah. Khalifatullah bil ardh. Khalifah Allah di muka bumi. Jadi masing-masing kalau dalam kajian sosiologi kita mengenal istilah apa? Status and role. Taraf dan peranan. Jadi rakyat juga ada peranan. Sedang pemilihan, bahkan dalam soal demokrasi, tanggungjawab seorang pemilihan. Maka itu dinyatakan dalam kitab ini yang maha mulia menerangkan pada peri perkataan segala raja-raja dan menteri dan hulu balang dan rakyat dan peri kerajaan dan barang yang bergantung pada segala kerjaan itu dengan ibarat yang ihsan dan dengan rajin yang sempurna. Sedikit klasik bunyinya. Dan kitab ini menegaskan peri pentingnya satu rumusan yang Pak saya buat, mengenal diri. Jadi ini kita faham daripada ungkapan para ulama walaupun bukan hadis, iaitu apa katanya, man arfa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Ungkapan ulama, suatu ungkapan yang penting walaupun bukan hadis. Termasuk mengenal asal kejadian. Ini disebut dalam Salatin. Asal kejadian daripada air mani yang hina, terpancar keluar di bahagian antara pinggang dan tulang dada. Jadi artinya ini bertepatan dengan ajaran Islam kita. Supaya pemimpin yang menjadi raja, pembesar sebagainya sedar. Akhirnya mereka itu semua asalnya sama. Di titisan air mani yang hina. Dalam surah Yasin juga disebut. Kemudian disebut juga soal pentingnya ketetapan takdir oleh Allah. Tentang umur, rezeki dan nasib baik buruknya. Pentingnya bersyukur atas segala nikmat Allah. Jadi maknanya kita pemimpin yang berbakat di pemimpin, yang ingin menjadi pemimpin, perlu menyadari bahawa sekalian itulah ditakdirkan oleh Allah. Redha, ada hikmah yang berlaku dan mensyukuri nikmat yang terperoleh. Kerana kalau tidak, seperti yang amaran ataupun dia janji Allah itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu bersyukur maka akan tambah nikmat sekian banyaknya. Sebab jika kamu kufur, ingkar, maka semua azab Allah itu amat pedih. Jadi saya kira dari Salatin ini sangat Islami. Kemudian paragraf ketiga yang ditekankan dalam kitab inilah pentingnya kesempurnaan kejadian dan kedudukan manusia. Ini bersandarkan saya kira pada surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dihuraikan ayat itu dengan manusia supaya menyadari kesempurnaan kejadiannya itu sebaik kejadian, maka hendaklah menunaikan amanah taktik untuk menjawab dengan sebaik-baiknya sebagai pemimpin, juga sebagai pembesar dan sebagai rakyat. Dan juga ditekankan dalam sebagai satu lunas ataupun prinsip iaitu persamaan insan antara hamba dan raja. Jadi tidak sebetulnya pada hakikatnya tidak ada perbezaan walaupun ada soal kuasa, soal tanggungjawab, tapi akhirnya raja dan hamba atau rakyat itu sama saja kerana akhirnya semuanya akan fana, akan sirna, akan hapus.
sebagai makhluk yang baharu. Jadi segera ini tentulah ada kaitan uraian Bukhari Al-Jauhari dengan ayat kullu man 'alaihi fan, itu dalam surah Rahman. Setiap yang di atas bumi akan lenyap. Ini bagi saya akan menjadikan kendur sedikit lah kalau nafsu kita ataupun perasaan kita sudah berbuat kuasa dan sebagainya. Kemudian prinsip lain atau lunas lain adalah raja tidak wajar bersikap sombong dan menganiaya segala hamba Allah. Ya. Saya baca petikannya. Maka segala raja-raja yang membesarkan dirinya dan menganiaya dan memberi sakit akan segala hamba Allah pada hari itu dengan fadilat ini, melihat dirinya kurang daripada segala binatang yang kurang dan hina daripada sekian yang hina, dan pada waktu itu yang ia tercenganglah pada kesukaran halnya dan menyesallah daripada kejahatan afalnya dengan berbagai bahaya dan tiada berupaya melihat ke kiri dan ke kanan. Balasan sudah di alam akhirat, bahkan mungkin juga di alam barzah apabila seorang raja berlaku zalim atau menganiayai hamba atau rakyat. Kemudian pentingnya mengenal Tuhan pencipta diri insan dan alam. Ini tentulah dikaitkan dengan surah Al-Jin ayat 56. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu tidak aku jadikan segala jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dengan penegasan bahawa perihal Allah lah yang menciptakan alam, bukan terjadi dengan sendirinya. Cantik juga kemudian ditutup dengan satu rubai. Dunia itu yang lagi terindah pun ia hina juga, ia lagi termulia jua, bahawa yang tiada mengenal dunia, bahwa hidupnya dalam dunia itu adalah sia-sia. Pada halaman 32 seperti ini. Kemudian lunas lain yang juga ditegaskan ialah dunia ini hanya tempat persinggahan sementara untuk ke alam abadi, ke alam akhirat. Dalam surah At-Taghabun ayat 15, segala harta dan anak kamu itu merupakan fitnah belaka. Dengan maksud bahawa kehidupan dunia perlu diisi dengan pemenuhan amanah, taklif dan tanggungjawab. Ini ditetapkan oleh Allah, sekali lagi sebagai pemimpin, sebagai raja, pembesar dan sebagainya. Kemudian lunas lainnya, saya masih bicara tentang soal lunas kerana bagi saya ini premis yang diberikan oleh Bukhari Al-Jauhari ini sangat penting. Boleh kita uraikan, dikaitkan dengan keadaan semasa, keadaan kontemporari. Perihal kesudahan kehidupan di dunia dengan kematian, dengan menegaskan ruginya manusia yang bebal dan celaka itu mencari harta yang mengasihi dunia dan menghendak hidup lama dalam dunia dan berlanjut umurnya dan bertambah-tambah hartanya, dan daripada kurang budinya dan bebalnya tiada mengingatkan maut dan nafas yang kesudahannya pada ketika maut itu. Jadi ya, barangkali sebagai mengatakan ini negatif, tapi inilah realiti. Dan akhirnya kematian akan menyambut kita dan alam akhirat itu yang kekal abadi yang jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Kemudian perihal pentingnya menjadikan kebenaran sebagai asas pemerintahan. Jadi soal kebenaran, truth, yang hak, soal asas pemerintahan. Sebagaimana kisah Nabi Adam yang dikeluarkan dari syurga atas kesalahannya dan kemudian mentadbirkan dunia dengan berasaskan kebenaran dengan susah payahnya. Tiamus, putera Nabi Adam, menjadi raja kedua di alam dunia dan melanjutkan pemerintahan dengan bersendikan kebenaran. Jadi kebenaran itu asas dalam pemerintahan. Bukan soal kebatilan, bukan soal kepalsuan, penipuan dan sebagainya. Jadi lunas ini menjelaskan ada satu lagi dia. Adapun daripada sebab yang pekerjaan hukumah itu sesukar juga daripada pekerjaan nubuwah dan nabi yang harus bagi segala hamba Allah turut akan segala hukum kemudian daripada Allah dan pesuruhnya.
Ini ya tentu ada kaitan dengan soal ayat pada surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan Rasulnya dan segala yang mempunyai hukum daripada kamu, pemerintah. 10 sifat raja yang melayakkannya digelar atau diangkat sebagai raja, itu juga disebut dalam kitab Tajuh Salatin. Pertama, akil baligh, supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi ini barangkali ada juga kaitannya kalau seorang sultan atau raja itu dilantik menjadi agung. Jadi menjadi pemangku raja itu sepatutnya dipastikan telah akil baligh walaupun sebagai pemangku. Adakah itu lunas ini diikuti? Itu kita semak dalam sistem yang berlaku sekarang. Ini kalau diberitahukan bagi pihak istana, tentu pihak istana boleh melantik jemaah diraja sebagai mewakili sultan dalam tempoh ketiadaan baginda kerana menjadi agung dan sebagainya. Yang kedua, berilmu dan bersahabat dengan orang yang berilmu dan menuntut ilmu berdasarkan kitab atau penerangan guru. Jadi raja wajib berilmu. Ilmu itu akan menjadi sumber kekuatan, mengenal yang hak, yang batil, menimbang neraca keadilan, kebenaran. Maka itu dalam sejarah Melayu, satu Salatin disebut kisah Sultan Mahmud ingin berguru pada Syekh Yusuf. Jadi Syekh Yusuf dipanggil ke istana kerana katanya Sultan Mahmud ingin berguru. Syekh Yusuf mengatakan bukan demikian adabnya orang untuk ilmu. Bahawa situ ilmu itulah yang mesti datang, mendatangi sang guru. Akhirnya Sultan Mahmud akur dan datang ke tempat atau kediaman Syekh Yusuf untuk berguru mendalami ilmu. Alhamdulillah, Bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Putra Agong, sekarang kita lihat mendalami pengajian di sana sini, dan ini saya kira satu contoh untuk memenuhi sifat raja untuk mendalami ilmu, memperoleh ilmu dan bersahabat dengan orang yang berilmu. Tak wajar bersahabat dengan hanya ahli-ahli ya, tauhid-tauhid ya. Jadi tauhid-tauhid ini hanya ada kepentingan sementara tertentu, tapi ahli ilmu akan memberikan manfaat, memberikan tunjuk ajar pada pemerintah. Yang tiga, memilih menteri akil baligh. Ini pastilah tak ada barangkali menteri yang belum akil baligh. Tapi soal akil baligh ini bagi saya bukan soal makna selapis. Akil baligh artinya orang yang matang juga. Walaupun dia sudah umur 30, 40, 50, 60, tapi kalau perangai dan fi'ilnya tidak akil baligh dalam konteks mindanya, saya kira ini juga tertolak daripada menjadi wazir, menjadi menteri. Ini barangkali itu tafsirannya. Akil baligh bukan soal usia saja, bukan soal fitrah saja, jadi soal akal, mindanya, budinya. Kalau tidak akil baligh pada mindanya, saya kira patut ditolak daripada calon jadi wazir, jadi menteri. Seterusnya katakan baik rupanya dan baik pekertinya. Baik pekertinya, baik rupanya itu barangkali bukanlah maksud tampan, handsome saja. Arti menjaga jugalah perawakan itu perlu jaga juga keadaan fizikalnya. Tapi yang penting juga baik pekertinya. Dan pemurah dan tidak kikir, kerana sifat kikir itu ketakutan, kelakuan orang yang syirik dan murtad adanya. Murah. Jadi kalau yang agung sanggup menolak allowance bulanan dan tempoh PKP itu, ya mungkin satu contoh. Ya. Boleh saya teruskan? Ya. Dan mengingatkan semua orang agar berbuat kebaikan atau kebajikan. Raja wajib senantiasa memberikan tazkirah, mengingatkan pembesar, menteri, menegur menteri, rakyat agar senantiasa membuat kebaikan dan kebajikan. Kemudian berani agar menjadi teladan. Berani menegakkan kebenaran, keadilan. Berani dalam konteks memandu menteri-menteri, pemerintah, rakyat ke arah kebaikan kebajikan. Benar. Mengurangkan makan dan tidur untuk mengurangkan sifat lupa dan alpa. Ya, ini bukan saja raja, kita sendiri pun memang tidak digalakkan, bukan dilarang makan terlalu banyak, menimbulkan penyakit malas, banyak tidur dan sebagainya. Kurang bergaul dengan perempuan dan kurang berkata-kata dengan mereka. Nah, ini tak ada yang ditekankan. Tajuh Salatin, lelaki raja ini kerana sesuai dengan
konsep pimpinan dan Islam. Lelaki kerana raja ialah imam dan perlu luas pergerakan dan pergaulannya. Walaupun dalam sejarah peradaban Melayu ada juga raja wanita, misalnya di Aceh pernah, juga di Patani. Tapi barangkali itu ada beberapa kecualian dah. Tapi pada prinsipnya raja itu lelaki. Seterusnya, teori pentingnya sifat adil dan ihsan pada raja, kerana raja yang tidak memiliki dua sifat itu adil dan ihsan, kata Bukhari Al-Jauhari, tiada akan dapat dibilangkan raja adanya. Maksudnya tak boleh disebut raja kalau tak adil dan tidak ihsan. Beliau memetik ayat dalam surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menitahkan perbuatan adil dan ihsan. Jadi semua diriwayatkan pada Al-Quran, pada Nas. Al-Quran, pada hadis, pada riwayat daripada para sahabat, juga daripada sirah, daripada sejarah. Dan 5 sifat asas menteri yang baik. Tadi raja 10 sifat, menteri ada 5. Satu, menilai kesan satu perbuatannya sebagai menteri. Jadi nak mengambil keputusan, nak bertindak, apakah kesan pada negara, apakah kesan pada rakyat. Contoh, soal kewangan, soal pembangunan luar bandar, ekonomi, industri, import, ekspor dan sebagainya. Soal dasar luar, keselamatan dalam negeri. Kedua, merancang kerja dengan baik supaya ada hasil pada kerjanya. Jadi dalam konteks sekarang kita KPI, iaitu indeks pencapaian utama. Adalah KPI-nya. Berani dalam melaksanakan tugas. Berani juga atas dasar kebenaran dan yang hak itu. Senantiasa betul hatinya, hati ikhlas. Jujur pada diri sendiri. Suara batinnya akan menentukan keputusan dan tindakan. Memelihara rahsia raja, atau dengan kata lain memelihara rahsia negara. Dan lebih rinci dalam kitab dipetik daripada kitab Sifat Al-Wazir yang meletakkan sifat menteri yang baik dan berkesan, iaitu hendaklah yang menteri itu sabar adanya, sabar dan baik rupanya dan manis katanya, berlemah lembut, manis muka, ramah tamah, dan berapi nyawanya dan lurus hatinya dan citanya dalam segala kerajaan, dan hendak mahu dan hendak malu perinya, ada rasa malu, dan suci agamanya dan jauh daripada perkataan dusta, berbohong. Jadi ada kadang-kadang, yalah, sahabat kita ada sebagian menteri-menteri mengatakan, ya saya mengatakan mungkin not the whole truth, half truth. Jadi ini bagi saya pun barangkali ya, dalam permainan politik kita ada half truth, kebenaran yang separuh. Kebenaran tak ada yang separuh, kebenaran tetap kebenaran. Jadi ini percakapan sebagai orang politik yang kurang memahami lunas yang dikatakan oleh Bukhari Al-Jauhari. Kemudian katanya, dan pada ketika harus berdiam, dia harus diam. Dan jika dilihat pekerti raja tiada baik dan peri raja itu keji, hendaklah dengan kata yang lemah lembut, manis mengajarkan rajanya pada masa yang benar. Jadi menegur raja secara berhemah tentunya. Banyak mana menteri yang berani buat teguran atau menasihati raja. Ini bergantung pada keikhlasan kita. Kemudian diuraikan juga dengan panjang lebar 27 sifat menteri selain yang 5 itu tadi. Berbuat kebaktian akan hak Allah. Mensyukuri nikmat raja atau negara maksudnya. Mengawal perbelanjaan negara. Jadi tidak berlaku pembaziran, ketirisan, pemborosan. Itu kerana itulah hak negara, hak rakyat. Mencari sumber pendapatan negara bukan untuk dirinya. Jadi kalau ada projek untuk negara, itu bukan soal 10%, 20% ya, sebagai komisen ataupun masuk ke dalam kantongnya. Jadi, tapi penting untuk negara. Mengurus keperluan raja, manusia keperluan negara. Mengingatkan raja agar tidak menyalahi syariat dalam pemerintahnya. Nah, ini taklifnya cukup besar. Kalau takdir ada raja bersilap dari segi syariat, menteri wajib membetulkan supaya jalan syariat itu dipatuhi oleh raja. Ini bergantung pada juga keberanian, keikhlasan. Tidak sombong
dan keras kepada rakyat, tidak keras pada rakyat. Memperkuat pertahanan negara, meminta pegawai membuat siasatan untuk mengelakkan bahaya yang tidak terduga. Jadi ada research, ada penelitian, siasatan dibuat dulu sebelum membuat keputusan, mengambil tindakan dan sebagainya. Ada siasatan yang perlu dibuat. Prihatin pada golongan fakir dan miskin. Mengkaji hasil dan kesan suatu tugasan. Jadi ada penilaian. Penilaian terhadap KPI-nya itu. Keberkesanan cara kerja, perancangan dan pelaksanaan projek-projek. Melaksanakan suatu dengan ilmu, maklumat dan kemahiran. Jadi gabungan ilmu, maklumat, kemahiran. Nah ini, maka itu kita mengatakan, ya barangkali bukanlah saya nak mengatakan terbaik Indonesia, tapi di Indonesia itu 50% memang menteri pada kalangan ahli politik, politician, rakyat, tapi 50% lagi diangkat pada kalangan profesional, profesor universiti dalam bidangnya pendidikan, ekonomi, kesihatan. Jadi wallahualam, saya kira ini juga harus jadi pertimbangan kerajaan di Malaysia supaya kalau tidak semua, tapi mungkin 50%, 40% mungkin, ambillah golongan profesional, golongan ahli akademik yang ada latar ilmu dan ada komitmen ilmu dan juga kemahiran. Dan tabah dalam melaksanakan tugas, perkasa hatinya, pemurah dan pemikiran terbuka. Banyak lagi saya kira mungkin tak akan saya baca sebelumnya lah. Nanti bagi nota ini boleh kita agihkan pada siapa yang berminat. Jadi puluhan. Ada lagi misalnya tentang pegawai kerajaan pula. 25 sifat pegawai kerajaan yang baik. Memelihara hak Allah. Jadi saya kira Tayu Salatin ini cukup Islamik kerana segala-galanya bermula dengan hak Allah. Taklif Allah pada kita, pada manusia sebagai hamba-Nya. Kemudian bersyukur dan berpuas hati atas ganjaran dan anugerah yang diterima. Jadi ini tak berzeki peks, tak boleh menuntut naikkan gaji dan sebagainya, tapi berimbanglah kalau negara ekonomi, negara merudum. Kita timbangkanlah rakyat yang B40 dan sebagainya yang tak ada pekerjaan, tak ada pendapatan yang cukup. Jadi kita yang dah punya awam yang sudah dapat gaji yang agak baik, saya kira kita berpada-padalah dan berkongsi dengan golongan lain. Menyembunyikan rasa kurang senang atau kesusahan. Mengusahakan keredaan Allah sebagai utamaan untuk mendapat barakah dan pekerjaan. Jadi sejak bahasa dulu kita ada buat satu slogan, kerja itu ibadah. Jadi kalau ini kerajaan setiap sedang, setiap gerak geri dalam melakukan sebagian itu adalah ibadah, maka tak ada penyelewengan, tak ada salah guna kuasa, tak ada ketirisan, tak ada pengkhianatan. Takut pada Allah lebih bertakut pada raja dan mengharapkan kurnia Allah lebih daripada kurnia raja. Jadi ittaqullah, takut, bertakut pada Allah. Bukan takut pada pemimpin. Menyempurnakan kerja dunia untuk raja atau untuk negara dan membantu menghindarkan raja pada berbaanannya. Jadi sentiasa juga melakukan sesuatu agar raja tidak terbabit dan soal penganiayaan pada rakyat. Tidak memuji seorang di hadapan raja sebelum mengetahui kebolehannya. Menyegerakan titah raja atau titah negara. Menyampaikan maklumat yang lengkap pada raja atau pada pemimpin. Ya, ini tugas kerajaan, bukan nasihat yang betul. Projek ini, adakah muhasabah, adakah Bible, tak Bible, itu pegawai yang profesional mesti memberikan panduan supaya kerajaan atau pemimpin mengambil keputusan tepat. Bukan untuk menggembirakan, menyukai, ada istilah katakan laporan bersalut gula, sugar coated report, laporan bersalut gula. Jadi ada banyak lagi yang tak mungkin akan saya baca satu persatu, tapi sebagai contoh pada satu senarai yang panjang. Pada itu juga dalam kitab Risalatin ini ada dikaitkan dengan pendidikan, iaitu penting masuk anak menurut syariat, kerana anak ini akan bahkan menjadi pemimpin. Jadi saya kira kitab ini penting kerana anak-anak itu dibimbing menurut syariat, kerana mereka ini akan menjadi bakal pemimpin. Banyak senarai ini saya kira tidak perlulah saya baca satu persatu. Nah, mungkin sedikit tentang hak
dan apa ni, batas orang kafir. Kalau orang itu kafir, apa kata kita Salatin ini menarik saya kira. Ya. Pengendalian raja terhadap rakyat bukan Islam. Ini di bawah satu topik yang saya bina. Pengendalian bagaimana raja patut bersikap dan berpendirian, bertindak terhadap rakyat bukan Islam. Saya baca misalnya, tidak membenarkan penggunaan berhala baru dan segala tanda kafir. Ini ya, bangsa ini negara Islam. Berhala atau tanda kafir yang dibina sebelum Raja Islam memerintah, jika telah roboh atau rusak, tidak boleh dibaiki. Kalau sudah ada, sebelum Raja atau negara Islam itu wujud, itu dibolehkan. Tapi tidak boleh membina yang baru. Tapi kalau telah roboh, tidak boleh dibaiki atau dibina semula. Orang Islam yang datang bukan kerana tujuan perniagaan, tidak boleh berhenti di berhala. Saya kurang, ya, mungkin kita perlu membuat tafsiran. Mengapa orang Islam dari negara asing, yang datang bukan kerana tujuan perniagaan, tidak boleh berhenti di berhala. Barangkali ada kaitan dengan soal ya, Sayyidina Umar dulu ya, di pelawar sembahyang di gereja barangkali ya. Tapi tolak kerana itu akan menimbulkan satu fitnah. Orang Islam yang datang ke rumah orang kafir di negara itu hendaklah dijamu oleh orang kafir hingga 3 hari. Jadi ini seperti adab kita melayan tamu kan, 3 hari. Orang kafir juga dikenakan takdir begitu. Orang kafir tidak boleh menyebarkan agamanya ke negeri Islam. Dan jika datang penyebar agama lain dari negara lain, tidak dibolehkan siapa memberikan tempat di rumah atau kampung. Ini saya kira ada sikit kaitan dengan perlembagaan tuan kita. Iaitu agama Islam boleh didakwahkan, agama lain Islam itu sebenarnya tidak boleh diayahkan, tak boleh dikembangkan kepada orang Islam. Ini dalam Salatin sudah disebut. Jika orang kafir dan keluarganya hendak memeluk agama Islam, tidak boleh sesiapa menahannya. Ya. Itu sebagai dalam perlembagaan Islam juga. Islam terbuka untuk dipeluk oleh orang bukan Islam. Jadi tak patut timbul soal keluarga atau sahabat-sahabat atau saudara mara menghalang ataupun memberi tekanan, diskriminasi dan mengugut dan sebagainya. Apabila bertemu orang kafir dengan orang Islam, hendaklah orang kafir memberikan tanda hormat kepada orang Islam. Itu bagus kalau ini juga disyaratkan. Dalam satu perhimpunan, bila orang Islam datang, hendaklah orang kafir memberikan tempat dan memberikan tanda hormat, terutama kemuliaan bagi orang Islam. Orang kafir tidak dibolehkan memakai pakaian cara orang Islam untuk mengelakkan kekufuran. Ada mungkin ya kisah Isnok Geronja sampai ke Mekah jadi berperawatkan sebagai ulama dengan berjubah berserban. Ya, ini akan menimbulkan kekufuran dan fitnah. Orang kafir tidak dibolehkan menunggang kuda yang berpelana dan berkekang. Itu mungkin dalam konteks sejarah pada waktu itu. Waktu sekarang kita tak tahu konteksnya. Orang kafir tidak boleh menyimpan senjata di rumah. Orang kafir tidak boleh memakai cincin berpermata atau cincin yang ada terak Islam padanya. Itu kena boleh fitnah dan menggerukan. Ya. Jadi ada lambang-lambang Islam, ada cincin, pakaian, tidak boleh. Tidak boleh orang kafir berjual arak dan tuak dan yang seumpamanya dan tidak boleh minum di hadapan orang Islam. Kekangan. Mereka minum arak tapi ada nak berjual arak, itu ada kaedahnya, tidak boleh di hadapan orang Islam secara terbuka. Ada resam yang terbiasa pada orang kafir perlu dikekalkan supaya ketara berbeda dengan orang Islam. Nah, ini seperti dalam bidang kebangsaan. Salah satu itu keterbukaan, iaitu perkara kedua. Unsur-unsur brand lain yang wajar sesuai itu boleh diterima. Supaya kita tahu itu jati diri dan identiti mereka. Segala peri dan perbuatan orang kafir tidak boleh dinyatakan kepada orang Islam. Orang kafir tidak boleh menamai anak cucunya dengan nama orang Islam. Orang kafir tidak boleh membina rumah berdekatan dengan rumah orang Islam. Ini barangkali konteksnya zaman tertentu, tapi mungkin tak sesuai dengan zaman sekarang. Mayat orang kafir tidak boleh dibakar dan ditanam berdekatan dengan kubur orang Islam. Mesti adab. Bila kaum keluarga orang kafir mati, tidak boleh orang Islam menangisi dan meratapinya. Itu zaman saya kecil dulu, pakai Besar Radwan juga mengalami. Ada keluarga Cina yang mengupah kanak-kanak menangis dan diberi wang. Pakai tanda apa itu. Menimbulkan rasa sedih kerana kematian orang jiran Cina dan sebagainya. Orang kafir tidak boleh menebus hamba orang Islam.
beri pentingnya wafa atau kesetiaan dan ahad janji antara rakyat dengan raja. Jadi sebagai akhirul kalam, saya nak merumuskan bahawa kitab Tajuk Salat ini kaya dengan lunas-lunas atau prinsip-prinsip adab ketatanegaraan baik berkaitan dengan raja, pembesar maupun rakyat. Persembahannya memang kurang kemas dan dengan gaya bahasanya, dengan pengolahan bab ke bab memang kurang kemas. Maklumlah pada zaman itu. Dan juga mungkin saduran pada beberapa kitab yang lain, nasihat al-Muq dan sebagainya. Dan ada penyisipan kisah dari pelbagai sumber lain. Namun saya kira itu menarik juga dari kisah-kisah sejarah untuk memperkukuh ketatanegaraan. Dan amat penting dihargai kitab ini kerana lunas ketatanegaraan ini ditengahkan bersumberkan syariat Islam, Al-Quran, hadis, uraian para ulama dan sebagainya. Mungkin ada yang kurang relevan atau memerlukan tinjau semula, terutama yang berkaitan dengan sebagai yang saya sebut adalah bukan Islam, mungkin ada yang tidak relevan dengan keadaan sekarang. Itu boleh kita baiki, boleh kita sesuaikan dengan keperluan zaman sekarang. Jadi sebagai cadangan umum perlu diupayakan khususnya dalam komponen ataupun dalam bidang persatuan Islam, dalam kluster dakwah dan persatuan Islam, perlu diupayakan secara terancang agar karya yang dikategorikan sebagai karya agung persatuan itu tidak hanya dilihat agung sebagai warisan untuk dibanggakan, diperagakan. Sebaiknya amat penting keagungan ditutupkan melalui usaha menyaring dan mengetengahkan kandungan positifnya kepada kehidupan semasa. Ini yang saya kira memerlukan ahli teologi, bukan saja ahli orang sastra, orang agama, orang bahasa, orang sejarah dan sebagainya, berpadu tenaga mengangkat karya-karya bersumberkan Islam, kerana memang sesungguhnya peradaban Islam Melayu itu berteraskan atau berlunaskan lunas Islam. Jadi badan-badan Pustaka Negara Malaysia yang di bagian manuskrip ada 800 hingga 1000 manuskrip sudah ada di Pustakaan Negara, di Dewan Bahasa ada 400, di UM juga ada, pelbagai universiti di Malaysia. Saya kira yang penting bukan sekadar menghimpunkan manuskrip lama, tapi mencari ahli-ahli ilmu yang dapat membuat suntingan, editing dan barangkali juga membuat adaptasi, dipersembahkan dalam bentuk gaya bahasa baru. Yang penting dapat dijadikan asas kepada raja, kepada pembesar-pembesar, pada ahli politik, bahawa lunas-lunas ketatanegaraan itu telah mantap dalam peradaban kita dalam zaman klasik, sudah 800-900 tahun yang lalu. Dua rangkap pantun yang saya sediakan sedikit ni. Manuskrip lama Pustaka Bangsa, hasil nukilan para pujangga, tanpa usang dipandang mata. Di dalamnya terkandung pelbagai permata. Merujuk pada kitab berwibawa, raja, menteri dan pembesar negara. Dipandu Allah melaksanakan kuasa, tiada tersungkur oleh nafsu dan hawa. Jadi dengan serba kekurangan, dengan serba sederhana sebagai pembukaan untuk kita memulakan upaya dan ikhtiar menggali khazanah warisan peradaban Islam bersumberkan masuk agama, masuk ke ketatanegaraan, banyak lagi kitab lain, kitab undang-undang. Saya kira boleh kita gerakkan terus usaha kita ini secara bersepadu lah. Kita rancang secara betul-betul profesional, gabungan badan-badan universiti, Dewan Bahasa, Pustaka Negara dan persatuan sejarah dan sebagainya. InsyaAllah sekiranya kita dapat melakukan sesuatu yang bermakna pada peradaban negara. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan Prof. Musi, Dr. Masyita dan sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Awang Sarian di atas olahan perbincangan berkaitan dengan aspek ketatanegaraan yang Salatin. Saya bersetuju dengan salah satu respon daripada pendengar kita. Kadang-kadang perkataan-perkataan bahasa Arab ni sebenarnya dia datang daripada perkataan bahasa Arab.
Tetapi bila kita tidak mempelajari bahasa persuratan Islam yang asalnya daripada bahasa Arab tu yang timbul. Saya mula-mula tadi pun sebut Taj As-Salatin, tetapi perkataan bahasa Arab dia ada mudhafun ilaih, iaitu Tajus Salatin. Okey, saya buka persoalan kepada ahli-ahli untuk mengemukakan beberapa persoalan berkaitan perbincangan. Saya buka kepada semua. Dipersilakan. Saya nak mulakan Datuk ya. Ya, silakan. Bila saya dengar dengan tekun apa yang Datuk Prof sampaikan tadi ya, saya dapati ada beberapa elemen dalam Tajus Salatin ini yang memperlihatkan kesamaan seperti Saifah Madinah ya. Soal keadilan, tanggungjawab, ya, hak bukan Islam ya. Walaupun tidak kesemuanya, tetapi ada elemen-elemen itu ya. Mungkin kalau boleh Datuk, sebab sekarang ni apabila disebut sesuatu karya dan sebagainya, masyarakat kita cuba nak melihat apa kaitannya dengan elemen-elemen Islam yang ada yang terbukti telah terlaksana dengan jayanya. Dalam konteks Madinah, Saifah Madinah itu memang suatu testimoni yang cukup jelas bagaimana rakyat boleh hidup bersama, hak bukan Islamnya, hak pemerintah pada rakyat, segala-galanya hak dalam negara yang negara Islam dibentuk. Saya melihat bahawa ada elemen-elemen itu yang disebut dalam pembentangan tadi ya. Kalau boleh Datuk sebutkan lebih khusus lah ya. Sebab tadi Datuk agak meluas ya. Satu dua contoh yang boleh kita jadikan sebagai panduan yang nampak jelas ya, kaitan ataupun persamaan antara Saifah Madinah dan Tajus Salatin. Kalau boleh Datuk sebut sikit. Terima kasih. Terima kasih. Saya ya. Jawab pertanyaan Profesor Datuk Ridwan ini memang diperlukan satu kajian mendalam, disebut satu comparative study. Tapi secara umum saya melihat ini sebagai suatu prinsip penting. Artinya karya-karya Islam di mana-mana pun tentu punya persamaan oleh sebab sumber yang sama. Nas, Al-Quran, hadis, uraian para ulama, dan ada juga dalam Salatin ini masukkan sirah, sejarah pada zaman Nabi, pada kerajaan-kerajaan Islam sebagai contoh pelaksanaan prinsip tertentu. Jadi secara umum saya menjawab begitu saja, iaitu kerana sumbernya itu ialah Al-Quran, hadis, uraian para ulama. Jadi baik Piagam Madinah ataupun satu lagi juga kerana Tajus Salatin ini menurut para filologi memang merupakan kata saduran lah, adaptasi. Diambil dari berbagai sumber, Nasihat Al-Mulk, kitab-kitab lain. Itu juga saya kira faktor mantapnya persamaan. Tapi yang asas bagi saya, kalau tidak saduran pun kerana lunas-lunas prinsip-prinsip itu daripada sumber wahyu. Satu yang diwahyukan, yang tanzil. Jadi itu memperkukuh bahawa Islam itu sejagat. Hanya mungkin ada pewarnaan setempat lah pada hal-hal tertentu. Terima kasih Datuk. Okey, saya buka persoalan kepada yang lain. Okey, sementara saya tunggu soalan-soalan yang datang daripada pendengar. Saya ingin mengemukakan satu soalan. Okey, kalau kita lihat perbincangan dalam ya Prof Datuk, dia ada kaitan tentang apakah ciri-ciri seorang Muslim, seorang mukmin yang baik, pemimpin dalam keluarga, pemimpin di peringkat kerajaan sampailah ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, jadi kalau kita lihat tahu tu hanyalah dalam kelompok-kelompok eksklusif ilmuwan, tetapi bagaimana kita nak mempromosikan mesej-mesej yang disampaikan oleh Tajus Salatin ini untuk kita jadikan dia sebagai satu wacana, khususnya di peringkat kalau mungkin Datuk sendiri mungkin ada cadangan di peringkat DBP. Terima kasih. Saya melihat sekurang-kurangnya dua pendekatan yang praktis yang dapat dilaksanakan dengan cepat. Pertama, melalui pelbagai wacana
Dewan Bahasa bahawa saya bahasa nak melanjutkan siri wacana fikrah ummah. Dulu sepatutnya saya ketua pengarah tu selama 4 tahun. Kita hampir setiap bulan ada siri wacana fikrah ummah. Jadi kita mungkin jenamakan semula mungkin dengan istilah lebih singkat mungkin wacana pemikir. Kita undang pemikir masuk Profesor Datuk Radwan Osman sendiri. Pemikir soal kepemimpinan ABIM, Wadah dan pemimpinan Islam cakap tentang apa wawasan, apakah landasan. Jadi mungkin itu satu daripada laluan, tapi dalam konteks lain kalau kita dapat ruang dan mencari ruang atau meminta ruang pada pimpinan negara, parti-parti yang saya kira tanpa mengira parti apa tapi asalkan berlandaskan Islam, Melayu Islam, dari program-program kepemimpinan mereka sebagai contoh, kursus-kursus politik dan sebagainya, kita minta dimasukkan modul ini, ceramah ataupun modul tentang lunas-lunas kepemimpinan, ketatanegaraan menurut Islam. Jadi saya kira itu tak ada parti Melayu Islam yang menolak, kerana ini ialah prinsip berdasarkan Al-Quran, hadis, orang para ulama. Jadi program-program gitu saya ada juga merancang secara bersepadulah, mungkin nanti ini sel ke ABIM kita boleh fikirkan. Kita bergerak dalam konteks satu jeraiwara ataupun jelajah ilmu ke seluruh negara, khususnya ke IPT, IPJM. Kita boleh, saya nak menggerakkannya atas nama Kutub Zakbar, mengangkat Zakbar sebagai ikon ilmu, budaya, agama, ekonomi, politik, pendidikan. Jadi kita boleh masukkan terus. KABIM menyumbangkan satu ceramah tentang ini, tentang persuratan Islam kepada pimpinan dan mahasiswa IPTA, IPTS dan IPJM. Itu sasaran utama lah. Mungkin kolej cari tanam, persatuan belia dan sebagainya. Nanti kita boleh bincangkan cara operasinya, kita bersinergi ya. Tapi yang lebih penting bagi saya ialah kesediaan kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tinggi, memasukkan unsur ketatanegaraan dalam kurikulum. Kalau tidak sebagai satu subjek atau kursus tersendiri pun, mungkin dalam kalau dulu UKM Kenegaraan Malaysia, sekarang kursus wajib apa Datuk di universiti sekarang? Yang TITAS ke mungkin, TITAS masih ada ya? Tak ada lagi Prof. Tak ada lagi? Dah dimasukkan. Dimasukkan falsafah ya. Sekarang ni falsafah. Ya, kita boleh integrasikan dalam kursus-kursus wajib universiti. Apalagi kalau dalam jabatan-jabatan yang memang ada kaitan dengan soal kepemimpinan, soal media, soal itu boleh ada beratan weightage tertentu cakap tentang soal itu. Jadi kita akan mengusulkan ini pada Menteri Pendidikan supaya melalui kurikulum sekolah menengah lah, merendah mungkin terlalu sekolah menengah sekurang-kurangnya, mula dimasukkan unsur-unsur kepemimpinan, leadership, adab dalam kepemimpinan ya. Tata rakyat ke sejarah sudah tentu boleh. Jadi kita tak bermaksud nak dengan satu subjek baru, berat ni. Soal jalan raya dah ada subjek baru, keselamatan jalan raya, soal macam-macam. Jadi kita integrasikan lah. KPT pendidikan tinggi pun itulah tadi saya katakan, integrasikan juga melalui subjek-subjek universiti dan subjek-subjek tertentu yang ada kaitan dengan soal leadership, soal kepemimpinan, soal politik, sains politik sebagai contoh. Tapi yang itu di tangan kementerian, kerajaan, di tangan kita ni, kita mesti bergerak secara bersinergi lah, Dewan Bahasa Pustaka, ABIM, Wadah dan persatuan lain untuk kita bergerak ke tengah-tengah masyarakat, mendedahkan warisan permata yang ada dalam persyaratan kita, insyaAllah. Okay,